Selesainya wudu. Kemudian berbeza dengan makan. Kalau makan, kita terlupa baca bismillah, boleh dibaca selepas habis makan. Adapun wudu, sudah terluputlah mahal untuk membacanya. Kemudian baca macam yang doa kita baca kalau lupa makan. Kemudian habis. Itu berkaitan dengan membaca bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhiruh, ataupun bismillahi ala awwalihi wa akhirih, dibaca mengambilnya, dalilnya itu diambil daripada masalah lupa membaca bismillah ketika makan. Mengambil hadis tersebut dan digunakan juga dalam masalah membaca bismillah ketika mengambil wudu. Persamaannya adalah daripada segi kedua-duanya disunatkan memulakannya dengan membaca bismillah, dan apabila terlupa maka boleh diganti dengan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka digunakan juga hadis tersebut dalam bab ini. Cuma kenapa kita tidak mengambil hukum boleh juga dibaca selepas wudu, selepas makan, lalu dibawa dalam masalah wudu, kita tak ambil masalah. Ulama lah tak ambil. Sebab maksud daripada membaca bismillah adalah antaranya iaitu untuk supaya syaitan itu muntah kan. Syaitan itu muntah. Jadi gharat itu masih ada walaupun selepas kita selesai makan. Faham? Kesan itu masih ada, iaitu syaitan kan makan kemudian muntah. Walaupun kita dah habis makan, gharat itu masih boleh tercapai. Tapi wudu tidak ada maksud itu. Faham? Maka hanya waktu kita ada adalah semasa masih belum selesai wudu. Kemudian seterusnya Zima. Kerana diganjani ke atas sebenarnya yang kita hubungi ke atas membasuh wajah. Apa dia? Kerana Allahu Akbar. Kerana dibelasi. Supaya diganjani ke atas sebenarnya yang kita hubungkan ke atas membasuh wajah. Maka dia dan dia menyebut bismillahirrahmanirrahim ketika membasuh dua tapak tangan. Seperti mana telah menjelaskan dengan demikian dalam kitab fikih. Jadi bismillah itu dibaca semasa kita membasuh tapak tangan tu, tiga perkara kita buat. Pertama, amalan lidah. Yang kedua, amalan jasad. Yang ketiga, amalan hati. Amalan hati niat, amalan jasad basuh kedua pergelangan tangan, dan amalan hati niat. Tiga perkara digabungkan sekali di awal membasuh kedua pergelangan tangan. Kenapa disunatkan niat? Supaya liyuthabah, faham? Supaya dia mendapat pahala atas amalan-amalan sunat yang mendahului basuh muka. Sekiranya kita tidak niat,
ketika membasuh pergelangan tangan bahawasanya ini adalah kerana wudu, maka kita tidaklah mendapat pahala. Dia menjadi adat. Namun niat yang paling bagus adalah kita niat sahaja aku melaksanakan sunat-sunat wudu. Bukan kita niat dengan niat yang mana muktabar, bukan kita niat dengan niat yang muktabar ketika membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tapak tangan. Kerana hadis Syaitan daripada Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau menyebut tentang wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meminta air, kemudian beliau menuangkan air tersebut ke atas kedua tapak tangannya dan membasuh keduanya sebanyak 3 kali. Basuh kedua pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Itu dia punya maudhi'ul istishhad. Kemudian beliau memasukkan tangannya, lalu mengeluarkannya. Dan kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsyaq. berkumur-kumur dan beristinsyak. Dengan satu tapak tangan. Dia telah melakukannya sebanyak 3 kali hingga ke akhir Riwayat tersebut. Jadi maudhi'ul istishhadnya perkataan itulah membasuh kedua dua pergelangan tangan. Masuk tangan sehingga pergelangan. Kemudian فإنه لا يدري أين باتت يده. إلا قوله ثلاثة ومسلم أشار بمحمله إلى استعمال نجاسة اليد في النوم كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر لأنهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد ويلحق بالتردد بالنوم التردد بغيره ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثة كما ذكره في الروضة عن الشافعي والأصحاب بالحديث والفصل بالثانية والثالثة تسليم الطهارة. Dan sekiranya seorang itu tidak yakin sucinya tangan kedua-dua tapak tangannya, Kalau dia tak yakin kedua-dua tangannya suci, maka dia ragu padanya, pada sucinya, kuriha ghamsuhuma. makruh dia mencelupkan kedua tapak tangannya dalam bekas sebelum membasuh keduanya. Makruh. Kemudian Kerana hadis datangnya berdasarkan hadis ini biasa dibawa awal dalam kitab hadis. Dalam kitab Sahih Sunan Nasa'i hadis yang pertama. Apa hadisnya? apabila seseorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, Zastayqadha ahadukum min nawmihi maka janganlah dia fala yaghmis yadahu fil ina'i janganlah dia mencelup tangannya dalam bekas sehinggalah dia membasuh sehingga dia membasuhnya. Dalam riwayat Muslim ada tambah perkataan 3 kali. Kemudian sesungguhnya dia tidak tahu fa innahu la yadri aina batat yaduhu, di manakah tangannya bermalam pada malam tersebut. Lagi
melainkan perkataannya salasan. Maka itu Perkataan salasan tu ada dalam riwayat Muslim. Kemudian telah disyaratkan dengan apa yang dijadikan edah dengannya kepada kemungkinan bernajis tangannya ketika tidur, seolah-olah seperti mana berlaku ke atas tempat istinja dengan batu. Kerana sesungguhnya mereka sering beristinja dengan batu lalu terhasil berlaku kepada mereka taradud. Dan diilhakkan taradud itu dengan sebab tidur, akan taradud dengan selain tidur. sebab selainnya. Jadi dia punya cara istimbat dia sudah dibahaskan dalam kitab Iqna'. Panjang. Apakah lagi furuk yang kita istimbatkan. Hadis ini adalah antara contoh dalam usulul fiqh. Hadis yang hukum bersama ilat. Hukum yang mana ilatnya dinaskan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu fadu, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui, orang yang tidur tadi, di manakah bermalamnya tangannya. Jadi fa innahu la yadri itu isyarat kepada taraddud, syak. Seorang itu apabila dia tidur, tangannya meraba-raba, maka ada ihtimal dan syak kemungkinan tangannya diletakkan di atas tempat yang najis. Contohnya bila diistinja dengan batu, jadi mungkin dia letak atas tempat yang najis. Maka ilat ini diambil dan dibesarkan, maka dibuat satu ilat khas mustaqil. Di dalam surah kita syak dan taraddud, adakah tangan kita suci ataupun najis, maka makruh celup tangan itu di dalam air yang sedikit. Faham? Air yang sedikit. Tidak terkhusus hukum ini hanya lepas bangun tidur. Dalam apa juga surah yang berlakunya syak kemungkinan tangan kita mutanajis, maka adalah makruh untuk mencelupnya, melainkan setelah membasuhnya 3 kali. Mutanajis. Faham? Lagi? Seterusnya, maka diilhakkan, dikiaskan, diambil ilat di sini, diumumkan sehingga dalam masalah yang lain juga. Jadi maksudnya kalau orang tu dia tidur, dia pakai sarung tangan. Jadi adakah lepas dia bangun tidur dia buka sarung tangan, dia celup, makruh ataupun tidak? Tidak makruh. Sebab ilatnya adalah kerana syak tangan itu mutanajis ataupun tidak. Bukan tidur tu masalah, syak tu. Sebab Nabi yang letakkan ilatnya. Faham? Satu orang tidur, tangan dia terikat, memang terikat. Banduan ke apa, contohlah. Jadi tangan dia tak mungkin lah pergi berak, pergi meraba tempat yang ada najis kan. Maka pun sama juga. Jadi sebab itu tengok ilat bagi hukum tersebut. Kemudian makruh itu tidak hilang melainkan dengan memasukkan, dan makruh itu tidak hilang melainkan dengan dia kena masuk 3 kali. Ini pun satu lagi kaedah usul fiqh yang dipakai. Apabila sesuatu hukum diikat dengan sesuatu ghayah, maka hukum itu tidak akan sempurna melainkan apabila mencapai ghayah. Ini pun dah disebut dari kenal. Jadi fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha salasa marat. Janganlah dia celup sehingga, jangan celup sehingga, faham? Dia basuh 3 kali. Sehingga dia basuh 3 kali. Maka sehingga tu perlu ada, barulah hilang perkataan jangan, faham? Selagi mana dia tak buat sehingga tu, maka dia masih dalam lingkungan dilarang, faham? Apa sehingga? Basuh. Basuh macam mana? 3 kali. Maka di sini pun ada unsur ta'abbud juga. Syubah ta'abbud. Sebab kalau basuh sekali sebenarnya sudah memadai untuk menghilangkan mutanajis. Tetapi untuk hilangkan makruh itu dia kena basuh 3 kali. Jadi nombor 3 tu di sini dalam mazhab Syafi'i dia ada unsur ta'abbud. Faham? Bila Nabi kata 3 kali, maka 3 kali barulah sempurna
ataupun barulah hilang karahah tersebut. Kemudian Mana yang telah beliau sebutkan di dalam kitab Rawdah daripada kaum Imam Syafi'i dan Ashab Syafi'i. yang Syafi'i sendiri yang sebut 3 kali tadi. Kemudian Kerana hadis yang telah lalu. seterusnya Dan maksud dengan yang kedua dan yang ketiga adalah menyempurnakan suci. Ini orang tanya apa maksud surah yang kedua ketiga, sedangkan mensuci najis mana ada syarat 3 kali. Itu maksud dia. Lagi? Wala fitaqo iki diqaraba bil ina'i 'anil birkati wa nahwiha wal muradu ina'u fi duna kullataini. Saya qanatu rahma lam yukrah qawsuma wala yustahabu al-ghuslu qablahu kama zakaru fi tafsir tamlihi. Beliau telah berkata dalam kitab Ad-Daqaiq. Imam Nawawi kata dalam kitab Daqaiq, dalam matan tu disebut fala badri fa'ilam yatayaqan turahuma kuriha ghamsuhuma fil ina tu. Maka Imam Nawawi dalam Daqaiq dia menyatakan apakah faedah perkataan fil ina. Dia telah berjaga-jaga dengan perkataan ina daripada kolam dan seumpamanya. Birkah. Maksudnya beliau mendatangkan perkara ina untuk keluarkan daripada benda yang bukan ina, seperti birkah. Lagi? Yang dimaksudkan dengannya ina itu adalah yang kurang. Yang dimaksudkan dengan ina pula adalah yang kurang 2 kolah. Sebab itu bahasa yang lebih mudah, makruh mencelup tangan yang diragui kesuciannya di dalam air yang kurang 2 kolah. Faham? Tak kisahlah birkah ke khaut ke. Tapi bila kolam tu biasanya dia tidak adalah kurang daripada 2 kolah. Faham? Jadi kalau bekas itu besen besar lebih daripada 2 kolah, maka hukum makruh tadi tidak ada. Sebab apa? Dia punca makruh. Kalau tangan dia tu mutanajis, dia celup, faham? Air itu kurang 2 kolah, boleh menajiskan. Kalau kurang 2 kolah, lebih 2 kolah tak ada masalah. Kemudian Kiranya dia yakin mempunyai kedua tangan itu, maka tidak ada tadi sebut. Kena ada. Dia sebut. Habiskan dulu. Lagi? kiranya dia yakin dua tapak tangannya suci, tidak makruh mencelupkan. Kalau dia yakin tak makruh. Lagi? Dan tidak disunatkan membasuh sebelumnya. Tidak makruh dan tidak disunatkan. Dia nak jadikan amalan dia sebelum celup, basuh dulu baru celup. Adakah disunatkan buat begitu? Tak. Kalau yakin bersih. Faham? Lagi? Sebenarnya yang beliau sebutkan dalam kitab Tafsir Tamliq. Lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang hadis ini kita belajar bagaimana menggunakan usulul fiqh. Dan satu lagi disebut juga dalam iqna', dikiaskan ke atas air. Tadi kita kiaskan atas apa? Atas syak, sebarang bentuk syak. Maka dikiaskan juga atas air. Maksud daripada air tadi kan disebut air kurang 2 kolah. Kenapa dia mencemar air tersebut? Mutanajis lah maksudnya. Maka dalam iqna' sebut begitulah juga kalau satu orang tu bangun daripada tidur, tangannya tak pasti suci ataupun tidak, adalah makruh untuk dia sentuh apa sahaja makanan yang ratab. Faham? Makanan yang basah, yang lembab, makruh. Contohnya bangun tidur pegang donat, makan, tak basuh tangan, maka dia jadi apa? Sama juga hukum ni. Sebab elak dia sama. Dia khawatiri menajiskan, samalah. Kalau donat tu ada minyak apa semua, menajiskan juga, sama, elak dia sama. Maka hukum dia pun sama. Hukum makruh tu tetap sama. Bukan hanya celup air je, pegang benda-benda yang apa, yang ratban pun hukum dia adalah sama. Makanan yang ratban. Okey. Tetapi kalau dia buat juga, dia bangun tidur, dia tidak basuh tangan, dia celup dalam bekas yang kurang 2 kolah, dia buat juga macam itu, hukum dia makruh lah, jelas. Tapi air itu akan jadi mutanajis ataupun tidak?
Ha? Misal air tu jadi najis tak? Air korang tu pula dia celup juga, air tu jadi najis tak? Ha. Mana? Jadi tak? Macam mana? Macam najis. Jadi tak? Kalau dia yakin suci. Jawab soalan, tak jawab soalan. Mana ada kalau soalan dia bangun, dia tidur dalam surah biasa tadi tu, kemudian dia celup. Najis kalau dia air tu najis bukan najis. Kalau dia yakin tangan dia tak suci. Mana boleh jawab macam tu? Jawab soalan pun kena belajar juga. Orang tu saja dia bangun daripada tidur, kadang-kadang dia tak pasti tangan dia najis ataupun tidak, lalu dia celup. Kalau kamu jawab kalau dia yakin, apa pula kalau dia yakin? Kan surah dia tak yakin. Apa jawab soalan kalau dia yakin? Dia memang tak yakin. Itu jawapan dia. Faham tak? Dia kata satu orang tanya soalan, saya ni rasa macam terkentut, tapi saya tak pasti. Lepas tu ustaz tu jawab, kalau kamu yakin kamu kentut, batal. Ustaz ni tak faham soalan nama dia. Orang tu cakap dia tak yakin. Tak payah cakap kalau dia yakin. Dia memang tak yakin. Jawab je soalan. Dalam surah tu yang tak yakin tu, apa hukum dia? Faham? Tak najis pula. Oh, tak najis. Kalau dia yakin macam mana pula? Kalau dia yakin tak najis. Kalau tak yakin Istakmal. Syah. Kenapa sama? Baik, kurang 2 kolah. Ya Allah. Siapa jawab lain? Itu takut alif. Okey. Itu jadi apa? Air itu tidak menjadi sebab sebab dia tak yakin. Okey. Oleh kerana dia tak yakin, maka kita ambil asal. Kita ambil asal air adalah suci. Bila kita syak adakah berlaku perkara yang menajiskannya, kita kira tak. Bila dia tak yakin tangan dia najis, bila dia celup, itu dipanggil surah apa? Surah tak pasti adakah air itu telah terkena benda yang menajiskan dia ataupun tidak. Maka kembali kepada asal. Al-aslu at-taharah. Asalnya air itu hukumnya adalah suci. Faham? Dok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya. Mana? وهذه الثلاث هي الثلاث أول الوضوء. Apa dia? وهذه الثلاث هي الثلاث أول الوضوء، لكنها في حالة التردد يسن تقديمه على الخمس فيما مر. تقديمها على الخمس. هذه الثلاث هي الثلاث. وهذه الثلاث هي الثلاث أول الوضوء، لكنها في حال التردد يسن تقديمها على الخمس. لأن الشرع إذا غير حكما بغاية
sama enam haidza kana musani yaqini ghuslihima thalasan fala ghusla fi Allah najis law duna sa'fa dia ulama bahaskan sebenarnya yang kata basuh pergelangan tu, basuh pergelangan dalam perbincangan hadis, basuh kedua pergelangan tangan ni dia adalah sunat wuduk yang mustaqil ataupun dia hanya disunatkan bila berlaku dalam keadaan syak tadi saja. Maksudnya kalau orang tu confirm, dia yakin tangan dia bersih, maka dia tidak disunatkan ketika memulakan wuduk untuk membasuh kedua pergelangan tangan. Dia terus saja kumur-kumur. Faham? Dia terus saja kumur-kumur. Maka dibincangkan, adakah membasuh kedua pergelangan tangan ni dia adalah sunat yang mustaqillah ataupun dia dipanggil sunat yang bukan mustaqil. Dia hanya kalau kita syak tadi. Contohnya dia baru lepas makan, memang baru lepas basuh tangan, lepas tu dia ambil wuduk, maknanya tangan dia tu confirm lah bersih. Adakah dia masa ambil wuduk disunatkan untuk basuh kedua pergelangan tangan lagi? Maka jawapan dia adalah ya. Membasuh kedua pergelangan tangan tu, kita guna bahasa macam tu lah, sebenarnya bukan kedua pergelangan tangan sini kan. Membasuhnya dia adalah sunat yang mustaqil. Faham? Dia adalah sunat yang tersendiri. Dia bukan sunat wasilah, bukan. Dia memang sunat yang mustaqil. Tetapi kalau satu orang, dia tangan dia tak pasti adakah bersih ataupun tidak, syak tu datang, lalu sebelum dia celup dalam bekas, dia basuh kedua pergelangan tangan yang 3 kali itulah, maka yang dia basuh 3 kali itu sudah apa? Sudah dikira sebagai sunat wuduk membasuh kedua pergelangan tangan. Dia dah tak perlu lepas tu nak basuh sekali lagi 3 kali, tak perlu. Faham tak? Tapi kalau dia memang tak ada keperluan untuk basuh kedua pergelangan tangan sebab dia yakin tangan dia bersih, maka dia tetap disunatkan juga. Faham? Itu maksud dia. Lagi? Seterusnya. Ya, sekali lagi kita sebut, bila kita belajar minhaj ni, kita fokus pada pendalilan juga. Dia bantu juga nanti bila belajar mishkat, pendalilan mazhab Syafi'i itu macam mana. Adapun hukum wadih itu daripada tahun 1 dah belajar. Basuh muka tahun 1 belajar dah. Jadi di sini kita nak fahamkan, cuba fahami pendalilan supaya diaplikasikan usul fiqh yang kamu dah belajar, qawaid dan seumpamanya. Okey. Madmadah dan istinsyaq. Kemudian mudah saja dia punya dalil dia, sebab Nabi buat. Khalas. Kenapa madmadah istinsyaq sunat? Sebab Nabi buat. Sebab apa sunat bukan wajib? Sebab dalam Quran tak sebut. Quran sebut tu itu saja yang wajib, selain daripada itu sunat. Li'annahu sallallahu fa'alahuma. Kemudian kama fi hadithi Abdullah bin Zaid as-Sadiqi wa ghairihi. Wa yahsulani bi isari ma'i ila dakhil fami wal anfi. Berkumur dan istinsyaq. Kerana sesungguhnya Nabi SAW melakukan keduanya pada wuduknya. Sebenarnya dalam hadis yang telah lalu. Kemudian dan terhasil kedua-duanya, iaitu berkumur dan istinsyaq dengan memasukkan air ke dalam bahagian dalam mulut dan bahagian dalam hidung. Bila bincang perkara ni fuqaha lah. Fuqaha ni dia suka bahaskan paling kurang, paling sempurna. Maksudnya ataupun diguna bahasa yang lain, aslu sunnah, sekadar tunai saja. Maksudnya siapa buat dikira dia telah kumur-kumur lah, walaupun dia terdapat pahala penuh. Maka ini yang menjadi ahli sufi kecam fuqaha.
Ajar yang sempurna lah, sunnah yang full. Faham? Macam yang Nabi buat. Faham tak? Nabi kumur-kumur tu macam mana? Tetapi dalam fiqh dia akan sebut aslus sunnah, asal. Asal sunnah maksudnya qadar minima. Kalau satu orang tu buat, dia dikira dah kumur-kumur. Macam kita belajar bab semayang kan. Kadar paling minima kalau dia rukuk, dia dikira dah rukuk. Walaupun Nabi tak rukuk macam tu. Faham? Nabi tak rukuk macam tu. Tapi dalam fiqh pun sebut juga kadar paling minima dan kadar paling sempurna. Sebab ahli syariah ni dia jaga sempadan syariat, sempadan. Dia macam tentera jaga sempadan. Faham? Pastikan sempadan dijaga, jangan menyeleweng dekat sempadan. Orang ini masih lagi dalam sempadan, orang ini dah keluar daripada sempadan. Faham? Jadi kalau ahli tasawuf dia nak yang dalam sempadan tu pula kita usahakan bangunkan isi dalam sempadan. Faham? Okey. Jadi wa yahsulu apa tadi dia kata? Dan berhasil keduanya. Wa yahsula ni madmadah dan istinsyak ni sekadar dapat asal sunnah. Dapat pahala lah. Dapat pahala kumur-kumur, dapat pahala. Tapi tak sempurna pahala itu. Dia panggil dapat pahala asal sunnah dengan sekadar masukkan air dalam mulut. Dia masukkan air dalam mulut, masukkan air dalam hidung. Bas, dia dah dapat pahala kumur-kumur. Walaupun dia tidak mubalaghah, walaupun dia tidak ghargharah, walaupun dia kumur-kumur, air itu ditelan, dia tak buang balik, semua dikira telah menunaikan kumur-kumur. Faham? Benda ini dia ajar, bukan suruh buat. Tapi maknanya kalau ada orang buat, kita kata okey, dah sah. Dia pro kontra lah. Maksudnya dengan fiqh ni dia menyebabkan orang tu dia tak berlebihan, ekstrim. Faham? Dia tak jadi ekstrim, sehingga dia anggap tak boleh, mesti macam ni. Yang selain itu tak boleh. Jadi tak boleh. Sebab seperti mana ada azimah, di sana ada rukhsah. Faham? Seperti mana Nabi ada targhib buat benda yang tinggi, tapi Nabi juga ada bagi rukhsah pada keadaan yang tertentu. Semua itulah syariat. Faham? Okey. Lagi? Dan pendapat yang azhar bahawa sungguhnya memisahkan berkumur dan istinsyak adalah lebih afdal Memisahkan memisah afdal lagi daripada menghimpunkan kedua-duanya. dia ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Kumur-kumur ni fasal dengan jamak, kan? Fasal dengan jamak. Kumur-kumur ni dengan istinsyak, fasal, asingkan keduanya ataupun buat sekali ni, yang mana lebih afdal? Di sini ditulis apa? Fasal lebih afdal. Okey. Lagi? Umal asahu yumaqidu bi ghurfatin thalathan. Ghurfah. Satu bilik dia kumur. Ghurfah bilik, gharfah. Bi ghurfatin thalathan. Thumma yastanshiqu bi ukhra thalathan. Kemudian summal asah ni maksudnya setelah kita kata yang afdalnya fasal, maka cara asing tu yang mana cara paling afdal? Ni semua cerita afdal je, bukan wajib. Ialah asas pun asas masalah pun sunat, kan? Setelah ini khilaf ni terbit daripada mengatakan bahawasanya mengasingkan kumur-kumur dengan istinsyak tu afdal. Okey, mengasingkan afdal ni cara mana yang terbaik? Cara asing yang terbaik macam mana? Ini yang disebut al-asah. Umal asahu ala al-fasli. Wasli ke fasli? Al-fasli. Fasli. Yumaqidu bi ghurfatin thalathan. Dia kata mula-mula dia kumur-kumur 3 kali. Bi gharfah, satu raupan, satu tu 3 kali. Lagi? Thumma yastanshiqu bi ukhra thalathan. Maksudnya cara ni, kaifiah yang disebut ni 2 raupan dan 6 kali. Dan secara berasingan. 2 raupan 6 kali secara berasingan. Okey, lagi? Wa muqabiluhu. Muqabil pula, muqabil asah bagi masalah fasal, cerai.
Apa dia? Yaf'aluhuma Siti Warfati. Apa dia? Yaf'aluhuma, kumu-kumu dan istinsya 6. Lagi banyak. 6 air. 6 kali raup, 6 kali basuh. Maksudnya air banyak pakai lah. Air. Ni air. Lepas tu 6 kali. Yang tadi 2, 6. Yang ni 6, 6. Lagi. Tapi masih sama, iaitu asingkan, ceraikan. Kemudian dan syarat mentertibkan antara kedua adalah syarat. Syarat maksudnya syarat untuk dapat pahala. Mula-mula kumur-kumur bau. Kalau dibuat terbalik, dia masuk istinsyak, kemudian bau kumur-kumur, dia hanya dapat pahala kumur-kumur, tak dapat pahala istinsyak. Sebab istinsyak dia hanya sah kalau dibuat selepasnya. Kemudian lagi Kama afadahu Tuma. Kama afadahu Tuma. Sama. Sama macam apa? Di sana di mana? Sana dalam kitab apa? Summa ke sama? Oh, summa. Okey. Summa tu matan Kama afadahu. Titik. Oh, summa. Kama afadahu summa. Kat mana nak titik tak tahu. Kama afadahu summa. Oh, betul lah. Betul lah tu. Kama afadahu summa. Oh, faham. Summa tu jadi fa'il kepada afada. Okey. Seperti mana yang diberi faedah oleh huruf summa. Oh, okey, betul tu. Huruf summa, bila summa kan yufidu tertib. Okey. Kemudian fadau. Asbiril wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaq. Hadis ni masyhur. Hadis ini dalam bab puasa pun kita istinbat benda-benda lain juga. Okey. Hadis ni jelas wa baligh, tu dia punya maudhi'ul istishhad dia. Wa baligh fil istinsyaqi illa. Nampak? Ini menggunakan apa? Kaedah usul fiqh apa? Istisna. Hendaklah kamu, kita panggil illa ni dalam usul fiqh dipanggil apa? Ilyas. Dia panggil apa? Illa. Dia dalam bab apa? Dalam bab apa illa ni? Huruf apa dalam usul fiqh? Akhir huruf apa? Tak tahu. Gelak tadi. Tak tahu. Afnan. Siapa Afnan? Tak tahu juga. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Dipanggil apa? Huruf takhsis. Takhsis, mukhassis, muttasil. Mukhassis, muttasil. Maksudnya wabaligh fil istinsyaq. Hendaklah kamu umum ni.
Hendaklah kamu bermubalaghah dalam istinsya, maksudnya pada bila-bila masa. Siapa sahaja kamu. Umumul ahwal, umumul ashkhas. Tapi illa jadi istisna. Maksudnya umumnya perintah untuk mubalaghah dalam istinsya ini dia takhsiskan. Kecuali kalau kamu puasa. Kalau puasa tidaklah disunatkan. Wabaligh, duduk. Wabaligh maksudnya perintah. Jadi hukum sebelum istisna dengan hukum lepas istisna biasa. Kalau hukum sebelum istisna suruh, maka maknanya hukum selepas istisna tidak suruh. Kalau kita keluarkan, dia akan jadi wabaligh fil istinsyaq. Kemudian la tubaligh fil istinsyaq in kunta shaiman. Dia akan mengeluarkan makna macam tu lah. La tubaligh fil istinsyaqi in takun shaiman. In kunta shaiman. Kalau kamu dalam keadaan puasa. Kemudian lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian li apa? Pelik nama? Dulab. Daulami. Siapa? Daulabi. Dulabi. Siapa dia? Ada dalam hadis. Dulabi. Oh, saya tak pernah dengar. Dulabi. Lagi? Okey, kenapa Imam Mahali dibawa riwayat Dulabi ni? Dulabi dalam kitab Sunan Sauri. Oh. Kenapa? Sebab dalam hadis tadi wabaligh fil istinsya', so maknanya larangan daripada mubalaghah tu adalah pada istinsya' je. Kumur-kumur tak ada. Faham? Dalam riwayat ni. Maka dibawa satu lagi riwayat yang menunjukkan larangan itu juga kalau kamu kumur-kumur. Sebab riwayat tadi tak ada perkataan madmadah kan. Maka dibawa riwayat ni, maka hukum ni meratai, mengumumi. Seterusnya lagi isnad riwayat ni Dulabi ni sahih. Lagi Battal. Kemudian okey. Sekarang ni yang dimaksudkan mubalaghah. Mubalaghah ketika kumur-kumur dan istinsya' ni bagaimana surah dia? Maka di sini akan datang tafsirannya. Kumur-kumur satu perkara, mubalaghah dalam kumur-kumur adalah sifat zaidah. Maksudnya siapa yang kumur-kumur saja tak ada mubalaghah, dia ada kurang lah dalam kumur-kumur dia. Dapatlah pahala kumur-kumur, tapi tak dapatlah pahala mubalaghah dalam kumur-kumur. Faham? Lagi? Mubalaghah ini apa maksud dia? Terima. Dan mubalaghah pada kumur-kumur bahawasanya sampai dia menyampaikan air. Bahawasanya ia menyampaikan air pada penghujung langit-langit gunung. Air tu dia buat sampai lagi dan permukaan gigi dan besi. Wakil istinsyaqi. Walau kemudian istinsya' pula mubalaghah dia macam mana? Ayastilal ma'u bin nafasi ila qaisuri. Min apa? Min nabati. Bin nafasi. Min Ayastilal ma'u bin nafasi. bin nafasi ilal khayshum. An yus'idal ma'a bin nafasi ilal khayshum. Dia menarik air itu ke atas. Yus'id kan? Sa'ida yas'ad. Mas'ad. Mis'ad. Lift. Mis'adun lift kan?
Sebab dia alat angkat, alat naik. Dia panggil mis'ad. Okey, yus'idal ma' bin nafas, dengan nafas, tarik lah. Tarik ke atas dengan menggunakan nafas sehingga sampai ke khayshum. Selagi mana dalam kitab kata, selagi mana dia tidak dia tidak seumpama apa, su'ud. Su'ud tu maksudnya masukkan ubat ke hidung. Maksudnya janganlah mubalaghah dalam istinsyak sampai tarik sampai naik ke otak. Itu tak disunatkan. Faham? Dia naik sampai atas tapi tidaklah sampai ke tahap su'ud. Su'ud ni ada perbuatan memasukkan ubat melalui hidung. Kemudian amma sa'imu, adapun orang yang puasa, fatukrahu lahu, maka dimakruhkan baginya al-mubalaghatu, akan bersungguh-sungguh ataupun berlebihan dalam kumuh-kumuh. Kemudian ma'ruf. Kemudian nampak. Jadi Imam Rafi'i telah mentarjihkan fasal lebih afdal daripada jamak. Kata Imam Nawawi, apa dia? Tafdhil jamak, himpunkan. Faham? Himpunkan antara madmadah dan istinsyak, itu yang paling afdal. Kemudian seperti mana setelah bersetuju yang asingkan itu afdal, ada dua pandangan kan. Asing tu macam mana cara dia? Cara yang pertama 2, 6. Yang cara yang kedua 6, 6 kan. Samalah juga jamak ini pun, setelah bersetuju himpunkan tu afdal, maka himpun yang mana paling afdal kaifiatnya. Maka ini afdal. Yumadmidu min kullin thumma yastanshiqu. Yumadmidu min kullin thumma yastanshiqu. Maksudnya 3 kali raupan dan 6 kali basuhan. 3 kali raupan, 6 kali basuhan. Setiap satu raupan mengumpulkan antara madmadah dan istinsyak. Ini cara yang paling afdal lah daripada semua kaifiat. Dalam jamak dia paling afdal, dan bila jamak lebih afdal daripada fasal, maka dia lah paling afdal. Faham? Satu raupan gunakan air hidung, ambil lagi baru air kumur-kumur, betul hidung, buang betul hidung. Faham? Menghimpunkan satu, menghimpunkan 2, jumlahnya 3 raupan, 6 basuhan. Okey, lagi. Nampak tak? Itu dia punya dalil dia. Tamadmada wastanshaqa wastanthara salasan bi thalathi huruf. Nabi telah apa? Kumur-kumur, istinsyak, istinthar. Dengan apa? Dengan 3 raupan. 3 raupan. Okey. Istinsyak keluarkan balik. Istinsyak masuk, istinsyak keluarkan. Kemudian gharfatin. Gharfah ke gharfah? Jamak ke? Jamak ke mufrad? Ada satu wajah dhaif kata kita kumpulkan 6 dalam 1 saja. Jadi ulama kata ini kaedah paling gerikut lah. Kaedah paling banyak pakai air 6-6. Faham? Yang ni sedang-sedang. Kaedah ni sedang-sedang. Yang ni 1 ni cover 6. Okey. Waqila apa kata? Bi gharfatin sahaja, gharfatin wahidah. Kemudian cara dia kumur 3 kali dulu,
Kemudian habis kumur baru masukkan air hidung 3 kali. Semua hanya dengan 1 kali cedok saja. Kemudian ثم يستنشق منها ثلاثا hmm, ودليل الفصل بينهما apakah dalil sekarang ni? Wa dalilul apa? Wa dalilul fasli بينهما bainahuma. القياس على غيرهما في أن لا ينتقل إلى تطهير Okey. Sekarang ni kenapa ada ulama mengatakan cara dia adalah kita asingkan yang mula-mula tu lah. Asing. Maksudnya kumur-kumur, habis kumur-kumur baru masuk hidung. Habis kumur-kumur baru masuk hidung. Sama ada habis kumur-kumur tu dengan 2 kali. Satu, habis dulu kumur, ambil satu lagi. Ataupun satu, habis kumur-kumur, lepas tu baki tu hidung. Maksudnya fasal lah. Ulama yang mengatakan kumur-kumur dengan basuh hidung tu kena asingkan. Selesai kumur-kumur baru basuh hidung. Mereka berdalilkan apa? Kias. Kias apa? Kias dia dalam yang lain. Contohnya, satu orang dia belum selesai basuh tangan. Adakah dia boleh basuh kepala? Tak boleh. Faham? Tak boleh. Dia kena selesai dulu. Jadi kalau dia belum selesai, contohlah satu orang macam mana dia buat? Dia basuh tangan kali pertama, okey, wajib. Dia basuh tangan kali kedua, sunat lah. Kemudian dia basuh kepala sekali pertama. Kemudian dia basuh tangan kali kedua, kali ketiga, lepas tu dia basuh kepala pula. Maksudnya baki tangan tu dia buat selang-selangkan kepala. Tak boleh kan? Dia kena selesaikan tangan dulu, yang sunat tu, barulah dia masuk kepala. Kalau dia dah masuk kepala, dah tangan dah tak boleh basuh lah. Dah tak boleh dah sempurna ke yang sunat. Itu dia punya kias dia. Jadi samalah juga dia kata dalam kumur-kumur. Kan kumur-kumur dengan istinsyak ni berurutan. Kalau dia kumur-kumur, kemudian dia istinsyak, betul dia patah balik belakang, sepatutnya tak boleh. Faham? Sepatutnya bila dia dah pergi kepada istinsyak, kumur-kumur dah tak boleh patah balik. Jadi cara dia yang betul, kumur-kumur selesaikan 3, kemudian baru masuk istinsyak 3. Itu dia punya wajah dia. Kemudian إلا بعد الفراغ مما قبله illa maksudnya tidak boleh berpindah illa melainkan ba'dal faraghi mimma qablahu. Dia apa dia tadi? Dia selesai daripada barang yang sebelumnya. Kemudian رواه داود حديثا أنه صلى الله عليه وسلم ada riwayat dalam Sunan Abi Daud, Nabi SAW فصل بين المضمضة ni والاستنشاق ada riwayat lagi, fasala bainal madmadah wal istinsyaq. Nabi telah memisahkan antara kumur-kumur dan juga istinsyaq. Ini hadis ni wadah, menyokong pandangan yang mengatakan memisahkan keduanya itu afdal. Kemudian لكن فيه راو ضعيف وروى ابن سكني في كتابه المسمى من الصحابي المأثورة أن عليا بن أبي طالب قال رضي الله عنهما توضأ ثلاثة وأخرج مضمضة من الاستنشاق ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. okey, ini dalil mereka yang mengatakan jamak lebih afdal. Faham? Sayyidina Ali seorang ni siapa? Telah mengambil wuduk dengan menyambung. Faham? Menyambung, wasal. Wasal tu jamak lah. Menyambung atau menghimpunkan antara madmadah dan istinsyak. Kemudian beliau kata, mereka berdua kata, inilah caranya telah melakukannya oleh Rasulullah. Kemudian habis.
Ini maknanya jawapan kita, hadis yang mengatakan asingkan antara hukum-hukum istinsyak tu, hadis itu ada perawi dhaif. So bila dia ada perawi dhaif, maka kita pakai hadis yang dalam riwayat Ibnu Sakan, yang mana disebut secara jelas Nabi menyambungkan antara madmadah dan juga istinsyaq. Lagi? Jadi kenapa kita kata ini cara paling afdal? Satu, dengan cara ini kita dapat mengamalkan hadis yang mengatakan Nabi menggabungkan. Satu, Nabi menggabungkan. Dalam masa yang sama kita dapat menggabungkan riwayat yang menyebut dia dilakukan dengan 3 raupan. Faham? Adapun orang yang mana menggabungkan madmadah istinsyak tapi buat 1 raupan, maka dia tak dapat amalkan hadis yang menyebut 3 kali. 3 kali raupan, tapi dalam 3 tu menggabungkan antara madmadah dan juga istinsyak. Kemudian dalam mazhab Syafi'i disunatkan tathlith, meniga. Dalam kitab Matan Muqaddimah Hadramiyah, kalau dalam Matan Minhaj disebut 2 je. Disunatkan meniga pada pertama ghasal, basuh. Semua jenis basuh dalam wuduk ni disunatkan buat 3 kali. Yang kedua, masah. Semua dia 1 je. Masah yang ada dalam wuduk ni disunatkan buat 3 kali juga. Kemudian dalam kitab Matan Muqaddimah Hadramiyah disebut lagi, disunatkan meniga pertama ghasal, yang kedua masah, yang ketiga zikir, yang keempat doa. Faham? Faham? Meniga ni disunatkan apa? Basuh, sapu, zikir, doa. Bismillah tu disunatkan baca 3 kali. Faham? Doa lepas wuduk tu disunatkan baca 3 kali. Itu maksudnya zikir dan juga doa. Okey? Jadi hadis yang dibawa ni hadis, 2 hadis. Hadis yang kedua tu yang menarik. Hadis yang pertama pun sama, Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kan, bahwasanya Nabi SAW ambil wuduk dan Nabi melakukannya 3 kali. Tapi hadis ini tidak ada sarih menyebut kepala pun buat 3 kali. Tapi kita ambil umum lah. Maksudnya ambil wuduk buat 3 kali. Maksudnya semua yang dalam wuduk tu semua 3 kali, termasuk kepala, itu dia ambil umum. Tapi hadis yang kedua, riwayat apa hadis kedua? Abu Daud dengan lafaznya faham? Annahu tawadda'a famasaha ra'sahu thalathan. Riwayat ini menjadi sandaran. Kepala itu juga disunatkan dibuat 3 kali. Ini masalah yang memang kita khilaf dengan jumhur kalau tak silap. Iaitu jumhur mengatakan kepala sekali je. Faham? Kepala sekali, yang lain iaitu basuh barulah 3 kali. Antara alasan jumhur, riwayat yang terbanyak adalah tidak menyebut sapu kepala 3 kali. Sebab memang ada riwayat lain yang sahih sebut Nabi sapu kepala sekali je. Maka mereka pakai apa? Mereka pakai riwayat yang terbanyak dalam bab sapu kepala ni adalah Nabi buatnya sekali sahaja. Kalau ada riwayat Nabi buat 3 kali, maka dia tidaklah boleh kita katakan sebagai sunnah daimah. Faham? Sunnah yang berterusan. Sunnah berterusan sekali. Itu antara hujah lah mereka. Kepala 3 kali. Kalau kita baca dalam kitab hadis, kita akan jumpa ada riwayat Nabi SAW ambil wuduk, Nabi basuh 2 kali, sekali, 3 kali. Ada, semua ada. Faham? Nah, hadis nanti dia ada bab dia, basuh 2 kali, basuh 3 kali. Kemudian
Maka mana-mana riwayat yang 2 kali, maka dipanggil bayan lil jawaz. Sekali pun dipanggil bayan lil jawaz. Faham? Masuk muka sekali je, nak menunjukkan benda tu hukumnya harus. Tapi afdalnya 3 kali. Faham tak? Itu kena faham kenapa Nabi buat begitu. Itu kita faham. Maksudnya seperti mana kita kena bagi tahu yang mana akmal dalam amal, tetapi orang yang jaga syariat dia kena bagi tahu juga. Faham? Benda ni kalau orang tu dia buat, dia tidaklah sampai teruk sangat dia. Macam tu. Barulah dia tak jadi apa, golongan khawarij, ekstrim, berlebihan dalam benda yang tidak ditasydidkan oleh Nabi. Tasydidkan benda yang tidak ditasydidkan oleh Nabi untuk orang lain. Untuk infradi boleh, tapi dengan orang lain kita tak boleh tengok pandangan tasydid. Orang lain tak boleh. Di sini pula dia tak nak makan daging, sebab daging ni banyak darah. Darah boleh syahwat ke, ikutlah hadis sufi kan, dia amal lah. Tapi jadikan hukum ni untuk orang lain tak boleh. Faham? Sehingga siapa tak buat, dia langgar sunnah lagi tak boleh. Faham? Jadi kena faham neraca syariat. Kemudian ini kamu akan belajar dalam miskat. Apakah hujah-hujah kita? Tapi antara hujah kita hadis tu lah. Hadis panjanglah pembahasannya. Dalam nak mengisbatkan sapu kepala ni sekali ke 3 kali. Panjang lebar debat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sehingga ada ulama sebut begini, sekali sekala kita ni ambillah wuduk basuh 2 kali je. Sekali, dengan niat untuk amalkan bahagian-bahagian riwayat tu yang benda ni ada sebut dalam kitab apa, Bahjatul Mahafil kata silap. Supaya kita amalkan juga apa? Kita amalkan juga riwayat yang Nabi pernah buat 2 kali. Faham? Dengan niat itu dia dapat pahala. Faham? Dengan niat itu dia dapat pahala. Seperti mana Maulana Khalil Ahmad Saharanfuri kata Maulana Zakaria, bulan Ramadan ada waktu beliau akan membaca susunan Quran ni seperti mana dalam riwayat yang lain. Susunan ni susunan yang standard ni, susunan surah. Tapi ada riwayat yang mana susunannya lain, susunan surah. Maka ada waktu yang beliau akan baca dengan susunan tersebut. Faham? Lagi? Seperti mana Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad mengatakan, semua sunnah Nabi beliau dah buat. Salah satu orang tu kena amalkan walaupun sekali. Kalau dia amalkan walaupun sekali, dia akan termasuk dalam kategori orang yang mengamalkan. Jadi apa dia antara yang beliau buat? Rambut panjang. Beliau semua hidup dia pernahlah sekali saja mengamalkan berambut panjang. Macam Nabi punya rambut lah. Setelah dia dapat amalkan, kemudian dia tidak berambut panjang. Paling kurang maknanya pernahlah juga sekali mengamalkan dengan niat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahwin lebih sunnah ke tak sunnah? Okey, baca. Kalau sebelum ni dia tak tahu tentang hadis yang rambut panjang tu. Dulu sebelum tu dia dah pernah rambut panjang. Terus sekarang dia dah tahu, jadi dia dah teramal ataupun dia perlu amal ni. Dia rambut panjang, dia dapat pahala kalau dia niat ikut sunnah. Kalau dia niat ikut wrestler ke, rocker ke. Dulu rambut panjang sebab ikut rocker, tak dapat pahala. Ada orang juga simpang janggut kan kat luar ada. Sebab ada wrestler yang janggut panjang tu. Jadi dia dia janggut panjang tu sebab memang niat dia nak ikut tu. Tak dapat pahala. Faham? Sunnah dapat pahala kena ada niat. Faham? Kalau orang pakai jubah, Arab pakai jubah, masuk wayang, masuk kelab pakai jubah. Faham tak? Dia kat sana memang jubah tu adat je. Memang betul-betul adat. Yang pakaian apa? Yang adat. So, tak
tak ada apa-apa. So, yalah kalau nak buat amal wajib pun kena niat, amal sunat kena niat juga. Amal-amal yang khususnya amal-amal yang melibatkan adat. Lagilah. Contohnya makan korma ke, makan roti ke, dia tak dapat pahala kalau tak niat. Makan kambing, dia tak akan dapat pahala kalau tak ada niat. Sugi saya dah sebut kan, sugi tak akan dapat pahala sebagai sunnah kalau dia tak niat mengikuti Nabi. Kalau tak, dia jadi adat sahaja. Adat hanya akan diberi pahala kalau diniatkan. Okey. Seterusnya, wa tawadda marratain. Dua kali. Lagi? Pun ada juga. Nabi pernah buat macam ni. 3 atau 2. Dalam riwayat ini sekali. Kemudian habis. Jadi itu dipanggil, dia kena bezakan benda itu berlaku dalam riwayat dalam masa yang sama untuk isbatkan benda itu sunat. Itu benda yang lain, kan? Maksudnya kalaulah Nabi pernah buat, khususnya mazhab Hanafi lah, dalam pemujaan mereka, kalau contohlah ada riwayat Nabi pernah buat, adakah kita boleh panggil benda itu sunat? Mazhab Hanafi kata tak. Hanya boleh dipanggil benda itu sunat kalau Nabi sentiasa buat. Kalau hanya ada riwayat sekali saja buat, tidak cukup untuk panggil benda itu adalah sunat. Sebab itu dalam mazhab Hanafi ada mustahab, mandub, sunat, adab. Dia beza-bezakan amalan yang Nabi buat. Satu Nabi buat sebagai adat, satu Nabi buat sebagai ibadat. Tapi muwazabah ke? Nabi buat sentiasa ke? Oh, tak sentiasa. Maka dia tak boleh dipanggil sunat. Dia panggil nama yang lagi rendah daripada itu. Itu kategori dalam mazhab Hanafi untuk membeza-bezakan sesuatu. Contohnya 2. Kita tak boleh kata ambil wuduk 2 kali sunat, tak boleh. Faham? Kita tak boleh. Nabi pernah buat, betul. Sunat tak? Faham? Bukan semua benda yang Nabi buat kita boleh panggil dia sunat. Faham tak? Sebab ada benda yang Nabi buat hukumnya haram, kita tak boleh buat. Bukan sunat, haram. Faham tak? Contohnya kahwin lebih dari 4, haram. Ada benda yang Nabi buat, kita buat hukumnya haram. Nabi buat, kita buat hukumnya makruh. Faham tak? Nabi buat, kita buat hukumnya sunat, tapi Nabi buat wajib. Nabi itu sendiri buat wajib, kita sunat. Itu semua dipelajari kaedah-kaedahnya dalam ilmu usulul fiqh. Ada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qarafi, Al-Ihkam yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Fattah Burdah, yang mana membezakan perbuatan Nabi sebagai qadhi, Nabi sebagai da'i. Apa tajuk buku? Al-Ihkam fi tamyizi Fatawa Al-Ahkam. Okey. Sebab itu untuk satu orang tu dia nak istinbat hukum, dia tahu, dia panggil kawaid istidlal, untuk cakap hukum lah. Ini apa hukum, ini apa hukum. Sebab itu bukan semua orang boleh istinbat terus daripada itu sahabat. Sahabat tu kita tak boleh istinbat kalau kita tak tahu kaedah istinbat, kan? Sekadar cerita boleh, tapi nak letak dia tu hukum apa perbuatan sahabat tu, itu kena tanya ahli istinbat. Ada perkara yang tak perlu pun, kalau dia tak melibat kita nak cakap ini hukum, itu tak apa. Tapi kalau cakap ini hukum apa, kalau kamu bukan ahli istinbat, kau tak ahli istinbat. Faham tak? Lagi? Fa ya'khudhu asy-syakku bil yaqin. Fa ya'khudhu asy-syakku bil yaqin. Cuma orang yang mana ahli istinbat ni pun, kalau dia
Sebab tu kata siapa yang belajar fiqh tapi tak belajar tasawuf, dia boleh jadi fasik. Siapa yang belajar tasawuf tapi tak belajar hukum syariat, dia boleh jadi zindiq. Faham tak? Dia boleh apa? Jadi zindiq. Maksudnya mereka menganggap maksud daripada syariat ni rasa je, rasa sudah cukup. Faham? Faham tak rasa? Maksudnya okey, maksud daripada zikir tenang hati. Maksud daripada semayang zikir, iaitu mengingati Allah. Wa aqimis solat, itu dia kata itu maksud. Jadi kalau rasa dah ada, dia punya sarung tak perlu buat lah. Faham? Maksudnya kalau dia sentiasa merasai Allah, dia mengingati Allah, maka dia tak perlu sembahyang. Itu dia panggil rasa. Orang yang hanya membahaskan syariat, dia tak peduli rasa. Faham? Maksudnya kalau sembahyang segi fiqhnya suci, syarat cukup, rukun cukup, sah walaupun tak ada khusyuk. Itu maksudnya tak ada rasa. Walaupun tak ada rasa, jalan, kan? Walaupun daripada segi hukum hakikat, semayang ini dilempar balik kat muka orang tu. Jadi apa makna semayang yang hanya betul kat luar tapi dia punya natijah yang lempar balik kat muka orang tu? Dia, di sisi ulama tahu semayang tak sah. Faham? Semayang itu tidak sah, maksudnya daripada segi tak dapat pahala. Tak sah bukan maknanya kena qada balik. Sebab itu kedua-duanya tidak pernah pun berasingan pada zaman sahabat. Tetapi telah diasingkan pada zaman yang seterusnya. Okey. Mereka kata apa? Yang belajar syariah ni belajar kulit. Faham? Kita belajar isi. Faham tak? Isi. Mana ada isi tanpa kulit? Betul tak? Isi ada tanpa kulit. Ada tak satu benda dia isi tapi tak ada kulit? Ha? Ada tai. Faham? Tai tak ada kulit. Dia memang isi betul, solid isi. Dan isi tak akan selamat kalau tak ada kulit. Betul tak? Buah tu, selagi dia dalam kulit, dia punya jangka hayat dia lagi tinggi berbanding kalau kita dah kopek dia, keluarkan daripada kulit. Dia perkataan kulit isi ni zaman Nabi ni tak pernah dipisahkan. Faham? Tak pernah orang istilahkan ini kulit, ini isi. Sebab kedua-duanya adalah melazimi. So dua-duanya perlu. Kedua-duanya agama. Pula ada asing pula agama. Semuanya lah keseluruhan agama. Tapi bila diasingkan, maka ada pula orang yang kami ni orang isi, kami ni orang kulit. Kemudian orang Melayu kata seperti isi dengan kuku. Faham tak? Kuku jangan seperti isi dengan kuku. Kenapa? Antara kuku dengan isi ni langsung tak ada apa? Tak ada border, apa? Tak ada ruang. Kuku dengan isi ni langsung tak ada ruang. Ruang kosong. Dia betul-betul rapat, melekat. Faham? So kira-kira kalaulah satu orang tu dia nak pisahkan isi dengan kuku, maka dia sakit lah. Betul tak? Sakit tak? Pisah isi dengan kuku. Sakit. Itulah perumpamaan dia, memisahkan salah satu dari yang lain. So kalau manusia dia ada kuku tak ada isi, cacat lah dia. Ataupun ada isi tak ada kuku, cacat juga. Cacat. Cantik tak tangan dia kalau tak ada kuku? Tangan dia tak ada kuku, cantik? Cantik. Itulah perumpamaan dia. Wallahu a'lam bishawab.